Assalamualaikum, nama saya Nuraina binti Suindar, nombor metrik 278-356. Hari ini saya ingin membentangkan tentang two-step flow theory. Yang pertama sekali adalah sejarah. Sejarah ini telah ditubuhkan oleh 3 orang, iaitu yang pertama sekali Paul Lazarsfeld pada tahun 1901 sehingga 1976. Beliau merupakan sumber sosial Amerika. Yang kedua ialah Bernard Berenson pada tahun 1912 sehingga 1979 dan juga Hazel Gaudet telah memperkenalkan two-step flow theory dalam bentuk komunikasi di dalam sesebuah bukunya. Sebagai contohnya, pilihan rakyat bagaimana pengundi membuat keputusan dalam kempen presiden seperti di New York Columbia University Press. Yang kedua adalah maksud. Two-step flow theory ini telah mencadangkan bahawa pemimpin haruslah berpendapat untuk memberikan perhatian yang lebih teliti kepada media massa dan menyampaikan tafsiran dalam bentuk visual kepada orang ramai. Tidak seperti teori hypodynamic, two-step flow theory ini telah mengekalkan penonton adalah peserta yang aktif dalam proses komunikasi. Two-step flow theory ini mengatakan bahawa kebanyakan orang membentuk pendapat mereka di bawah pengaruh pemimpin yang seterusnya dapat mempengaruhi media massa. Yang seterusnya adalah two-step flow theory. Yang pertama merupakan pendapat pemimpin mendapatkan maklumat daripada sumber media. Yang kedua ialah pendapat pemimpin disampaikan daripada maklumat bersama tafsirannya kepada orang lain seperti keluarga, kawan-kawan dan lain-lain. Langkah pertama dan juga langkah kedua boleh menandakan bahawa maklumat yang diterima daripada sumber media bergerak dalam dua peringkat aliran teori. Yang keempat adalah penerangan tentang dua jenis pendapat pemimpin. Yang pertama ialah monomorfik. Monomorfik ini merupakan mereka hanya mempengaruhi satu topik dan topik yang lain sahaja. Yang kedua ialah polimorfik. Polimorfik ini merupakan pemimpin yang berpengaruh dalam pelbagai topik. Yang seterusnya adalah model two-step flow theory. Gambar rajah ini merupakan gambar rajah tentang two-step flow theory. Yang seterusnya adalah merupakan penerangan daripada model two-step flow theory. Yang pertama adalah aliran mesej media daripada radio dan juga cetakan kepada pendapat pemimpin dan kemudahan pemimpin untuk mengetahui mesej kepada pengguna yang kurang aktif dalam populasi. Yang seterusnya, transformasi mesej ini, pemimpin boleh menambah pendapat mereka tentang isi kandungan sebenar. Yang seterusnya, pendapat pemimpin sedang menapis kandungan sebenar untuk memastikan maklumat itu diperlukan oleh orang ramai. Seterusnya adalah contoh. Contohnya, ahli menonton berita di saluran geografik. Mereka menayangkan tajuk utama dengan penyelidikan mendedahkan beberapa mainan membawa kepada anak-anak yang agresif dan ganas. Pada hari tersebut, ahli telah menelefon anak kecilnya dan membawa anak kecilnya pergi membeli belah dan telah menawarkan kepada anaknya beberapa mainan yang tidak baik dan akan menyebabkan alahan kulit yang menyebabkan anaknya menggalakkan mainan tersebut. Contohnya di sini, pendapat pemimpin adalah ayahnya, manakala penonton merupakan anaknya dan maklumat tambahan dalam kandungan sebenar adalah alahan kulit tersebut. Yang terakhir merupakan kekuatan dan juga had. Untuk kekuatan, fokus yang pertama adalah fokus pada aliran pengaruh. Yang kedua adalah merupakan halayak ramai adalah peserta aktif dalam proses komunikasi dan dilihat sebagai sebahagian daripada masyarakat. Yang kedua adalah had. Had yang pertama adalah aliran maklumat, had yang kedua adalah aliran pengaruh bersilang, had yang ketiga adalah lebih kompleks dan had yang terakhir adalah lebih daripada 2 langkah dalam aliran komunikasi. Sekian, terima kasih.